A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seseorang yang melakukan ibadah puasa wajib untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga yang terbuka ataupun manfad maftuh. Terdapat 4 dalam kategori rongga yang terbuka, iaitulah mulut, kemudian telinga, begitu juga dengan kubul, saluran keluar najis bahagian hadapan, dan yang keempat adalah dubur, saluran najis bahagian belakang. Sesiapa yang memasukkan sesuatu melalui rongga yang terbuka yang 4 ini, maka batal puasanya. Apabila seseorang menggunakan inhaler dan nebulizer bagi pesakit asma sebagai contoh, adakah ini membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa? Untuk itu kita perlu tahu apakah dia inhaler dan juga nebulizer. Inhaler merupakan sejenis alat untuk menyedut ubat yang digunakan dalam rawatan penyakit asma atau penyakit berkaitan saluran pernafasan. Manakala nebulizer pula adalah mesin yang dapat menukarkan ubat dalam bentuk cecair kepada kabus halus ataupun wap yang disedut masuk ke dalam saluran paru-paru. Ia kemudian disedut menggunakan topeng muka khas atau melalui corong mulut. Dalam perkara ini berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan konsep iaitu melalui rongga yang terbuka ini sesuatu yang ain masuk ke dalamnya akan membatalkan puasa, maka menggunakan inhaler atau nebulizer membatalkan puasa kerana dianggap memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ini berdasarkan kepada satu athar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebut, maksudnya sesungguhnya membatalkan puasa dengan perkara yang masuk ke dalam badan, bukannya dengan benda yang keluar. Inhaler atau nebulizer ini menghasilkan cecair dan masuk ke dalam badan melalui mulut atau hidung yang merupakan rongga terbuka. Seterusnya, cecair daripada inhaler dan nebulizer ini masuk melalui rongga yang terbuka, iaitu hidung atau mulut sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka, mengambil pendapat mengatakan bahawa penggunaan dua alat ini membatalkan puasa adalah lebih ihtiyat, iaitu mengambil yang lebih berat dan berhati-hati serta keluar daripada khilaf ataupun perselisihan pandangan para ulama. Menggunakan inhaler dalam keadaan berpuasa termasuk dalam kategori berbuka yang dimaafkan, iaitu tidak berdosa kerana uzur. Namun, dia hendaklah qada puasa tersebut pada masa akan datang. Walau bagaimanapun bagi mereka yang sakit dan perlu bergantung kepada inhaler sepanjang hidupnya, maka orang seperti ini termasuk dalam kategori sakit yang berpanjangan dan harus baginya berbuka puasa. Sekiranya tidak mampu qada pada masa hadapan kerana masih perlu bergantung kepada alat tersebut, maka dia hendaklah membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan sebagaimana hukum kategori orang tua yang tidak mampu yang disebut sebagai syaikhun fani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.